Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi saya rasa ramai juga ya menunggu-nunggu live ini, dan seperti yang kita tahu PRN Johor telah selesai. PRN Johor telah selesai dan hari ini saya membuat dua live. Okey. Live ini adalah spesifik ya, hanya menumpu. Live ini hanya menumpu kepada isu peratus yang keluar mengundi. Sebab kita pun tak tahu lagi keputusan pilihan raya. Jadi live ini bertumpu kepada peratus yang keluar mengundi. Dan kemudian malam ini pukul 11 malam ya. Pukul 11 malam ni di YouTube Regi J. Siri Taudin akan saya buat analisa kasar keputusan PRN Johor bersama Peguam Tersohor Muhammad Hanif Katri Abdullah. Okey, so saya ulang ya, bagi yang baru masuk. Live hari saya buat dua live hari ni. Live yang lah ni adalah untuk membincangkan peratus yang keluar mengundi. Okey. Okey. Jadi kita tak tahu keputusan lagi. Live ini saya akan bincang peratus yang keluar mengundi dan anda akan mendapatinya menarik. Pada pukul 11 malam ini saya akan buat satu lagi live menerusi YouTube Regi J. Siri Taudin. 11 malam ya, Regi J. Siri Taudin, di mana saya akan membuat analisa kasar keputusan PRN Johor ya, bersama Peguam Tersohor Muhammad Hanif Katri Abdullah. Jadi pastikan anda bersama saya dengan Muhammad Hanif Katri Abdullah 11 malam ini di YouTube Regi J. Siri Taudin. Baik, pertama sekali dalam analisa awal saya yang hanya menumpu kepada peratus yang keluar mengundi, kita tolak dulu teori. Teori ni saya akan bincang kemudian. Kita tolak teori, kita tolak kemungkinan, tolak tepi dulu. Apakah maksud peratus yang amat rendah yang keluar mengundi ini? Okey. Peratus sebenar belum lagi disahkan oleh SPRM, tetapi kita sudah ada laporan-laporan awal yang mengatakan peratusan dia amat rendah. Ya, ada beberapa laporan yang mengatakan setakat pukul 3 petang ke 4 petang, saya rasa 3 petang, hanya 46% yang keluar mengundi. Amat rendah. Okey, amat rendah. Jadi dijangka pilihan raya ni peratusan yang keluar mengundi secara total apabila disahkan kelak oleh SPR akan terlalu rendah, jauh lebih rendah daripada PRN Melaka. Jadi apa yang nyata? Teori tolak tepi dulu. Apa yang nyata? Apa yang sah daripada maklumat ni? Memandangkan peratusan yang keluar mengundi terlalu rendah, apa yang nyata, apa yang sah ialah Barisan Nasional telah membuang masa rakyat, membazir dana rakyat dengan mengadakan PRN Johor ini. Itu yang paling nyata. Dan juga apa jua keputusan pilihan raya, saya tak tahu, anda tak tahu. Tidak ada siapa yang tahu keputusannya selepas ini. Apa jua keputusan pilihan raya ni, tidak kira siapa menang, BN menang ke, alternatif menang ke, siapa menang, keputusan ni tidak bermakna. Dari sudut perlembagaan ia memang sah, tapi dari sudut moral ianya salah. Ini yang saya lihat. Dari sudut moral tidak boleh diterima. Contohnya, kita ambil BN menang. Jadi jika BN menang dengan peratus yang keluar mengundi luar biasa rendah, jadi dia bentuk kerajaan bukan sebab orang hendak BN, sebab dia menang sebab peratus yang keluar mengundi terlalu rendah. Jadi dari sudut moral dia bentuk kerajaan itu tidak patut. Okey? Begitu juga kalau andai kata alternatif menang, dia bentuk kerajaan, sama juga, konklusi dia sama. Sebab itu saya buat live awal. Saya tak nak nanti orang kata saya sebab berpihak, jadi selepas itu saya akan tunggu tengok keputusan. Kalau memihak kepada orang yang saya sokong, maka saya tidak akan saya akan terima keputusan. Bagi saya, apa yang nyata, Barisan Nasional telah membuang masa rakyat, membazir dana rakyat dengan mengadakan PRN Johor ni. Bagi saya, PRN Johor ni telah gagal. Ya. Tidak kira apa keputusannya. Sebab itu dari awal lagi saya beritahu, sentiasa saya beritahu, kalau nak buat perbandingan, peratus yang keluar mengundi perlu setaraf dengan PRU 14. Sebab pilihan raya negeri Johor sepatutnya tidak diadakan.
sepatutnya tak payah diadakan. Dengan menggunakan pelbagai helah dan alasan palsu, Barisan Nasional telah menekan untuk diadakan PRN Johor sehingga tercetusnya PRN ini. Okey. Jadi apabila sudah tercetus PRN ini, maka semestinya untuk membuat perbandingan yang tepat, jumlah yang keluar mengundi seharusnya berpadanan dengan jumlah yang keluar mengundi di PRU 14, seakan-akan sama. Kalau lari pun lari sikit. Tetapi kalau terlalu rendah peratus yang keluar mengundi, apa yang sah ialah keputusan PRN ni tidak bermakna. Itu dari awal saya dah beritahu. Jadi saya nak umum awal-awal bahawa keputusan ini tidak bermakna dan Barisan Nasional telah gagal dan membuang masa rakyat dan membazirkan dana rakyat. Okey, itu yang sah. Okey, jadi kita lihat ke depan. Sekarang kita tidak tahu keputusan pilihan raya. Okey. Analisa keputusan pilihan raya secara kasar akan saya buat bersama Muhammad Hanif Katri Abdullah pada pukul 11 malam di YouTube Regi J. Sidi Tauddin. Tetapi apakah kemungkinan yang kita hadapi? Okey. Jadi kita sebenarnya tidak tahu mengapa ramai tidak keluar mengundi. Adakah sebab berlaku boikot besar-besaran, sebab mereka meluat dengan tindakan BN membuat PRN, atau adakah sebab kes COVID melonjak naik ke satu tahap yang cukup menakutkan, 30,000 lebih, menyebabkan ramai takut keluar mengundi, atau adakah kedua-duanya sekali? Ini kita tidak tahu. Dan untuk benar-benar mengetahui mana satu yang betul, adakah rakyat takut keluar sebab COVID, angka COVID menaik gila, atau adakah rakyat boikot, atau kedua-duanya sekali, perlu dibuat kajian dan ianya akan mengambil masa yang lama, mungkin 2-3 bulan atau berbulan-bulan selepas ini sebelum kita dapat tahu. Dan di Melaka saya lihat tidak ada orang lakukan kajian. Okey. Jadi andai kata ramai yang tidak keluar mengundi sebab boikot. Kita ambil boikot dulu. Kemungkinan boikot. Jadi jika berlaku boikot dan saya mendapati pandangan pihak-pihak tertentu, pakar-pakar tertentu yang saya telah berhubung pun nampaknya bersetuju bahawa ini sebenarnya boikot. Ya. Apabila saya bertanya adakah boikot atau adakah mereka takut Omicron, dia kata, ramai yang kata boikot. Jadi apabila berlaku boikot besar-besaran begini, luar biasa besar begini, sedangkan di medan pilihan raya bukan hanya ada parti-parti lazim seperti Pakatan, Barisan dan Perikatan, ada juga parti-parti alternatif seperti Pejuang dan Warisan. Jadi boikot ini berkemungkinan besar adalah protes terhadap mengadakan pilihan raya ini, PRN ini awal ni. Dan mungkin orang meluat dengan BN kerana BN memberitahu dengan terang-terang, Zaid Hamidi beritahu, Mat Hassan beritahu bahawa tidak kira apa keputusan pilihan raya, lepas ini mereka akan tekan untuk PRU awal. Jadi mungkin helah ini telah berjaya menghalang pengundi dari keluar mengundi, sebab pengundi apabila mendengar Zaid Hamidi, apabila mendengar Tok Mat Hassan, mereka berfikir kalau dah nak buat PRU awal, buat apa kita bertungkus lumus nak balik ke Johor untuk membuang undi, sedangkan dalam masa 1-2 bulan ke 3 bulan kita kena balik lagi untuk membuang undi lagi. Lebih baik kita tunggu PRU 15. Ini saya pernah sentuh dalam live yang lepas. Saya kata Tok Mat Hassan apabila membuat kenyataan, tidak kira benar menang besar atau kalah apa keputusan PRN Johor, Barisan akan tekan untuk adakan PRU awal. Saya beritahu awal-awal bahawa ini adalah helah untuk menakut-nakutkan pengundi supaya pengundi rasa kalau dah nak buat PRU, mengapa kita perlu turun mengundi? Nampaknya ini mungkin menjadi satu faktor andai kata apa yang kita lihat adalah boikot pengundi. Jadi persoalannya sekarang, orang yang meluat ni mendengar kata-kata Mat Hassan ni, adakah penyokong pembangkang atau penyokong BN atau kedua-duanya sekali? Itu kita tidak tahu. Jadi jika benar berlaku boikot pengundi, tetapi jika Barisan Nasional gagal mendapat majoriti, mudah maknanya boikot ini telah berlaku
melibatkan orang-orang penyokong Barisan Nasional sendiri. Jadi apa yang penting kita lihat sekarang ialah sama ada Barisan Nasional menang majoriti. Okey. Lazimnya apabila peratus yang keluar mengundi rendah, ianya memihak kepada Barisan Nasional, khususnya apabila melibatkan negeri Johor. Johor berdekat-dekat lamanya kubu kuat BN. Jadi jika BN gagal dapat majoriti, BN telah gagal. Tak payah fikir benda lain, tak payah rumus benda lain, tak payah apa, memang sah gagal. Lah ni pun dah gagal, dah buang masa rakyat. Sebab peratus yang keluar rendah. Okey, tak kira dia menang ke, dia kalah ke, dia dah gagal sebab dia buang masa rakyat, bazir dana negara. Tetapi jika dia tidak berjaya mendapat majoriti dalam keadaan peratus yang tak keluar mengundi luar biasa rendah, ini memang sah Barisan Nasional gagal segagal-gagalnya. Dan kedua, kita perlu lihat undi popular Barisan Nasional. Adakah undi popular dia meningkat? Adakah undi popular dia sama? Ataupun adakah undi popular dia menurun? Jadi jika peratus yang keluar mengundi rendah, sepatutnya peratus undi popular barisan meningkat. Sebab lazimnya yang keluar mengundi selalulah, kalau kita lihat lepas-lepas, bila peratus yang keluar rendah, majoriti yang keluar adalah orang kuat barisan. Dalam pada peratus yang keluar mengundi teramat rendah, jika undi popular barisan kekal sama atau turun, ini menunjukkan barisan menghadapi kekurangan mendadak dalam sokongan. Bermakna, jika lebih ramai keluar mengundi, undi popular barisan akan terlalu kecil. Jadi kita perlu lihat undi popular Barisan Nasional. Jika sama macam dulu atau lebih rendah, ini adalah berita buruk buat barisan, menunjukkan rakyat menolak barisan. So ini yang kita perlu lihat. Okay. Sebaliknya, jika ramai yang tak keluar mengundi, takut Omicron. Takut Omicron ni semua takut. Bukan hanya pengundi pakatan takut, bukan hanya pengundi alternatif takut. Semua takut, termasuk pengundi barisan. Jadi dalam situasi ini, apa-apa boleh berlaku. Mungkin boleh berlaku kejutan. So itu adalah kemungkinan. Tetapi apa pun, keputusan ni tidak bermakna. Keputusan ni satu kegagalan. Dari sudut moral, keputusan ini tidak harus diterima. Mana-mana yang bentuk kerajaan, ianya dari sudut moral tidak betul. Barisan Nasional telah membuang masa rakyat dan Barisan Nasional telah membazir dana rakyat. Itu nyata, itu sah. Okey. Jadi itu sahaja pencerahan saya. Anda boleh bertanya soalan sekarang. Dan ingat ya, 11 malam ini kita bersama Muhammad Hanif Katri Abdullah, di mana beliau dan saya akan membuat analisa kasar keputusan PRN Johor di YouTube Regi Jesse Rita Udin. Jadi ada apa-apa soalan? Putera, undi popular BN kali ini turun. Jika saya ulang, jika dalam keadaan okey, anda dah biasa dengar ya, logik. Kalau peratus yang keluar mengundi terlalu rendah, ianya memihak kepada BN. Anda biasa dengar kan? Okey. Jika peratus yang keluar rendah dan ianya memihak kepada BN, bermakna majoriti yang keluar tu penyokong BN. Jadi peratus undi popular sepatutnya meningkat berlipat kali ganda, sebab pengundi-pengundi alternatif pakatan semua duduk rumah. Tetapi dalam pada peratus yang keluar mengundi rendah, jika BN hanya mampu mengekalkan undi popular dia, atau kalau undi popular turun, ini adalah satu petanda yang amat buruk, menunjukkan penolakan besar-besaran rakyat terhadap Barisan Nasional. Maknanya, jika rakyat boikot BRN Johor ni kerana menunggu PRU 15, di PRU 15 dan jika ramai keluar mengundi, Barisan Nasional kantoi terus. Ini adalah satu perkara yang kita perlu lihat selepas ini. Okey? So jangan hanya melihat, peratus yang keluar mengundi rendah, jadi barisan menang. Jika dia menang pun, lihat undi popular dia.
Perlu meningkat berlipat kali ganda. Dalam keadaan peratus yang keluar teramat rendah ni, Barisan Nasional wajib menunjukkan peningkatan dalam undi popular berlipat kali ganda. Jika tiada, ini berita buruk bagi penyokong Barisan Nasional. Dan itu menyokong hujah saya bahawa segala yang dilakukan oleh Barisan Nasional adalah sandiwara. Okey. So ini yang kita perlu lihat. Okey. Jadi Chuan Ho Lim, BN kalah. Jika dalam keadaan peratus yang keluar rendah, terlalu rendah, dan BN masih kalah, itu adalah satu kegagalan yang luar biasa. BN wajib dalam situasi ini wajib menang majoriti. Jadi kita lihat BN tipu dan saya ada baca laporannya. Ada dakwaan bahawa SPR tutup beberapa pusat undi seawal pukul 4 petang atas alasan peratus pengundi rendah. Jika benar dakwaan ini, amat mengejutkan. Amat mengejutkan. Ini adalah salah dari segi undang-undang perlembagaan. Amat mengejutkan. Tak boleh biar setiap jam hanya seorang datang mengundi, wajib tutup pada masa yang ditetapkan. So ini kita lihatlah. Mas Albanj Wahab, betul ke ada pusat mengundi tutup 2 petang? 2 petang saya tak dengar, tapi ada satu laporan yang saya terbaca dari Malaysia Kini tutup 4 petang. Jika pusat-pusat mengundi ini telah tutup awal begitu, maka undi kawasan tersebutlah perlu dilakukan pengundian semula, sebab SPR telah melakukan satu kesalahan berat. So ada laporan dakwaan SPR tutup pusat undi awal pukul 4 kononnya sebab peratus pengundi rendah. Ini cukup hebat, dahsyat, mengejutkan jika benarlah. Jadi perlu dilakukan siasatan dan perlu dilakukan undian semula. Okey. Tak cukup Harun Hassan, tak cukup kerusi nak form state government. That's why I say Barisan Nasional kata dia nak control negeri itu sendiri. Dia nak buat pilihan raya sebab nak dapatkan majoriti. Itu satu alasan yang cukup auta untuk adakan pilihan raya. Sebab Barisan tidak boleh memberi jaminan dia akan menang majoriti. Jadi atas alasan itu dia nak buat PRN, itu satu alasan yang auta. Okey, jadi dia buat PRN. Jika dia tidak menang majoriti, dia sudah gagalkan rakyat, dia sudah gagal. Dan lebih-lebih lagi dalam keadaan peratus yang keluar mengundi terlalu rendah. Dan jika undi popular, Barisan Nasional tidak menunjukkan peningkatan mendadak meningkat sikit, tak usah kira, mendadak Barisan Nasional, ini bermakna berlaku penolakan besar-besaran terhadap Barisan Nasional. Okey, ini apa yang saya cerita ni betul. Mansur Arifin, yang penyokong BN PP untuk duduk di rumah juga. Kamu cakap tanpa logik. Kalau Mansur fikir saya cakap tanpa logik, jadi Mansur tak payah dengar lah. Okay? Kita biar penonton buat rumusan sendiri. Muhammad Rashdan, maknanya kuasa ketiga tiada apa-apa. Ini tak masuk lagi. Bila peratus, dari awal saya beritahu, bila peratus yang keluar mengundi terlalu rendah, keputusan PRN tidak bermakna. Tak payah cerita kuasa ketiga ke, kuasa pertama ke, kuasa tak bermakna. Nak buat perbandingan pun tak boleh dengan PRU 14, yang perbandingan yang bermakna. Ini terlalu rendah. Tak bermakna. Okey? Okey. Ini semua kerja kemaruk kuasa, alasan nak stabilkan politik. Itulah. Yang sah sekarang, BN sudah bazir dana rakyat.
Dan BN menggunakan helah, ya, dengan menakut-nakutkan pengundi dengan berkata, ya, apa pun keputusan PRN Johor, kami akan buat PRU awal. Jadi pengundi ada yang rasa, buat apa kami nak balik undi? Itu awal-awal saya dah beritahu. Tak percaya? Pergi ke YouTube Reggie J. Siritaudin, rujuklah saya lepas. Saya dah beritahu dah benda ni. Ya. Jebat Selatan. Ini ada Laskar. Okey, kita baca yang Laskar pula. Saya tak nak sentiasa baca yang penyokong. Apa benda kau cakap ni? Kalau parti lawan begitu, kau cakap lain pula. Apa kau cerita ni, Zan? Keputusan tak keluar lagi. Saya duk cerita pasal peratus yang keluar mengundi. Ni memang gaya Laskar lah. Okey, Jebat Selatan. Tuan RJ, ada kemungkinan tak rakyat tunggu masa pada PRU 15? Ya. Saya bertanya, saya tak nak lah. Saya hanya bergantung kepada pendapat peribadi saya. Jadi saya juga ada menghubungi beberapa apa yang dikatakan pakar lah. Tak nak lah saya namakan. Jadi mereka berkata, mereka berpendapat lah, memang ada yang takut Omicron, tetapi sebab faktor utama tak ramai keluar mengundi adalah sebab mereka tunggu PRU 15 dan mereka rasakan kalau PRU 15 UMNO nak tekan untuk buat awal, jadi buat apa turun 2 kali. Itu yang saya difahamkan. Dan kita tahu mengapa UMNO buat PRN ni. Kalau buat PRN serentak dengan PRU, lazimnya di negara ni PRN serentak dengan PRU. Jadi isu-isu yang menjadi pertimbangan rakyat apabila mengundi bagi parlimen dan negeri adalah isu-isu kebangsaan, isu-isu negara seperti 1MDB dan sebagainya. Jadi UMNO nak asingkan, dia nak pastikan isu-isu negara, memang kerajaan di pusat dah gagal. Jadi dia tidak ingin rakyat menumpu kepada isu-isu tu. Jadi dia nak di Johor menumpu kepada isu-isu negeri. Jadi dia asingkan. Okay, tak apa anda asingkan. Tapi bila peratus yang keluar terlalu rendah, keputusan ni tak bermakna. Ianya satu kegagalan, satu pembaziran wang rakyat oleh BN, ya. Dan jika BN menjadi kerajaan sekalipun, dari sudut moral ianya tidak patut diterima, dari sudut moral, sebab anda menang bukan sebab majoriti rakyat menyokong anda. Anda menang sebab peratus yang keluar rendah. Ya. Saya demam, ya, jadi harap bersabar suara saya dan sebagainya. Chuan Ho Lim, PRU 15 BN kalah. PRU 15 saya berani buat ramalan, ya, BN sah kalah. Apa analisa tuan kalau Pejuang menang? Sebab itu Din Mahat, sebab itu saya buat awal berhubung dengan peratus yang keluar mengundi. Ya, andai kata Pejuang menang ke, andai kata BN menang ke, siapa menang ke, bagi saya secara prinsip, bila peratus yang keluar mengundi ni rendah, BN telah buang masa rakyat, telah bazir dana rakyat. Keputusan ni bagi saya tidak bermakna. Tapi saya tetaplah akan membuat analisa, dan kita akan lihat bagaimana, siapa yang menang, bagaimana mereka menang, ya. Dan saya memang mengharapkan Pejuang menang banyak kerusi. Itu tak lari. Tetapi dari sudut prinsip, apa yang sah adalah BN telah buang masa rakyat. Ini adalah satu kegagalan Barisan Nasional. Dia bagi tahu nak buat PRN demi supaya memberi peluang kepada rakyat memilih kerajaan baru atas alasan kononnya dia perlu majoriti besar. Alasan tu sepatutnya tak boleh diguna pakai untuk buat PRN. Dia tak ada garanti dia akan menang. Lepas tu ramai tak keluar mengundi, jadi dia telah sia-siakan dana rakyat, dia telah sia-siakan masa rakyat yang keluar mengundi, ya. Kerana keputusan ini dari sudut moral tidak harus ada banyak kelemahan. So I'm speaking the truth. Okay, I'm speaking the truth. Jangan kalau BN menang saja kita buat alasan ni, kemudian kalau BN kalah kita buat alasan lain. Tak ada. That's why saya buat live awal ni. Syafari Adinim, Anwar dan BN berpakat dalam Dewan Rakyat. Kenyataan Anwar sangat pro. Ini dari awal saya dah beritahu. Anwar nak BN menang besar.
Sebab kemudian boleh tekan untuk PRU awal. Jangan terbeli ya dengan dakwaan DAP nak lanjutkan MOU ke apa. Sebenarnya Anwar nak PRU awal. Dia pada mind dia, dalam minda dia, lepas PRU 15 ada kemungkinan BN dengan PH terpaksa bekerjasama untuk bentuk kerajaan. Jadi ada peluang bagi Anwar jadi Perdana Menteri, mungkin ya. Okey. Jadi Rushdie ini buang masa. Okey, Pok Teh. Peratus keluar mengundi rendah menandakan rakyat muak dengan situasi politik hari ini. Itu yang ya, saya setuju PRN Johor buang masa dan membazir. Itu juga pendapat banyak pakar. Okey. Maknanya dan orang lihat lepas PRN Melaka, memang pada PRN Melaka orang tak keluar mengundi. Kita sebenarnya tak tahu mereka tak keluar mengundi sebab boykot, sebab tak ada alternatif ke apa ke. Jadi itulah sebabnya PRN Johor penting. Tetapi nampak macam boykot sekali lagi. Jadi mungkin mereka lihat apalah BN ni, selepas PRN Melaka tiba-tiba ada PRN Johor dan sebagainya kan. Jadi saya rasa BN ni dia cuba nak menang semua negeri dengan mengambil kesempatan terhadap rasa meluat rakyat kerana kurang akan keluar mengundi dan mungkin memihak kepada BN di negeri-negeri sebelum diadakan PRU. Ini pendapat ramai pihak. Okey, saya rasa takat itu je. Jadi jangan lupa bersama saya dan Muhammad Hanif Katri untuk membuat analisa kasar keputusan PRU 15 menerusi YouTube Regi JC Ritaudin 11 malam ini. Sehingga kita berjumpa 11 nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.